Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nada, lagu, dan irama. Tapi hari ini aku bukan nak bercakap tentang nada, tentang lagu, tentang irama. Bukan. Aku nak bercakap dari hal bangsa Melayu. Jom kita bercakap dari hal bangsa Melayu. Aku tak sentuh bangsa orang lain. Aku sentuh bangsa Melayu. Bangsa dan keturunan nenek moyang aku. Kadang-kadang aku fikirkan, aku cuma sampaikan apa yang aku fikirkan. Dan jika kalian terdengar, terbuka channel ni, jika terbuka hati kalian untuk fikirkanlah. Cuba kita tengok, cuba kita pandang, perhati dan fikirkan dengan akal, dengan minda, dengan jiwa, dengan rasa dari hal nasib bangsa Melayu di bumi Melayu. Cuba fikirkan. Kadang-kadang aku fikirkan, kedudukan orang Melayu yang bila disebutkan Melayu mesti beragama Islam. Mesti. Walaupun mungkin segelintir sudah keluar dari Islam. Sama ada secara sengaja ataupun tidak. Tapi cuba kita renung nasib orang Melayu yang boleh dikatakan kebanyakan mereka adalah golongan-golongan yang miskin, yang kecil, yang sederhana hidupnya. Nelayan kecil, petani kecil, aku rasa aku selalu sebut ni. Nelayan kecil, petani kecil, usahawan kecil, peniaga kecil, rumah kecil, tiang 1000. Aku selalu sebut. Walaupun nama aku taklah dikenal oleh nelayan kecil, petani kecil, peladang kecil, apa pun, tak diingat. Tapi aku tak hirau tu, aku tak pedulilah, lantak kau lah. Aku cuma cakap apa yang aku fikirkan berkenaan bangsa Melayu. Siapa yang nak kita salahkan? Dulu, satu masa dahulu, lama dulu, semasa tanah Melayu baru diteroka, kerajaan baru ditubuhkan, tak kala tanah boleh diteroka, diukur dengan sepelaung, 2 pelaung, diukur dengan kaki, hasta, depa, ela. Kenapa orang Melayu miskin? Sedangkan mereka juga diberi ruang untuk meneroka dan membuka tanah seluas-luasnya yang mereka mahu. Dan tandakan, pancangkan tanda, itu tanah yang telah mereka terokai dan duduki. Sebagaimana apabila kita masuk ke hutan, kita katakan, letakkan satu tanda dan kita katakan, aku sampai dahulu. Maka segala yang gaib yang ada di situ akan meninggalkan tempat tersebut. Kerana kita lebih dahulu sampai dari dia. Dan kita mengisytiharkan kita sampai lebih dahulu.
Tapi kenapa perkara itu tak berlaku? Salah siapa? Ulama-ulama, orang-orang alim, ulama yang mengaku tauhid, yang mengaku makrifat, orang-orang fiqh, orang-orang usul, orang-orang syariah, orang-orang Wahabi. Salah siapa sebenarnya? Bagaimana mungkin Melayu nak turun berjuang sekalipun untuk terus ke tanah, menebas hutan? Apabila setiap kali nak turun dinasihatkan oleh orang-orang bijak pandai di dalam agama yang sebenarnya cuma pandai bercakap. Apa katanya? Nanti dulu. Sabar. Dunia ini tidak memberi makna apa-apa. Semua yang engkau kejarkan, tanah yang engkau teroka, seberapa luas pun tidak akan menjadi milik kau. Kerana tanah kita yang sebenarnya milik kita adalah sekadar 7 kaki panjang, 7 kaki dalam. Empat atau 5 kaki lebar. Hanya itu yang menjadi milik kita, untuk kita bawa ke sana nanti. Dan apa perlunya kamu mengejar perkara-perkara yang fana, yang tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala? Maka mereka-mereka yang bersemangat mau berjuang mencari harta dunia dan kekayaan untuk generasi, terhenti, melepaskan parang, lembing, keris, pisau, badik, tombak, dan berkerumun di surau dan di masjid. Maka jadilah surau dan masjid itu tempat berkumpul-kumpul, tempat berbalah-balah, tempat menegakkan hukum dan memberi hukum, tempat mengadu domba, tempat memperakui bahawa mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sedangkan nasib umat tidak diperjuangkan. Mereka bercakap dari hal hukum, bercakap dari hal surga, neraka, alam barzakh, alam mahsyar. Tidak ada yang dibina, tidak ada yang diciptakan oleh ulama-ulama kita. Tidak ada. Bahkan apabila mahu turun berjuang ataupun berjihad, apa kata mereka? Kita perlu mentaati pemimpin. Apalah guna kita berjihad? Kerana ibadah kita belum sempurna. Apalah guna jihad? Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak ada jihad. Tidak ada. Sebenarnya agamawan yang ada telah menjadikan bangsa Melayu, umat Melayu jauh tertinggal dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Bukan aku benci ulama-ulama, ustaz-ustaz, bukan. Aku tidak benci. Aku cuma bercakap dari apa yang aku rasakan.
Wahai para imam, para bilal, para ustaz, masyarakat kebanyakan bukanlah seperti kamu yang bercakap dari hal agama, yang mencari rezeki hanya dengan bercakap di masjid atau surau, yang kadang-kadang kamu bercakap sedikit pun tidak menimbulkan keinsafan. Apa sebenarnya yang kamu perjuangkan? Kita baru saja lepas hari raya Korban hari raya haji. Banyak lembu kerbau dikorbankan, bahkan ada di antara orang-orang yang melaksanakan korban itu mencuri daging yang dikorbankan. Ada. Sampai bila bangsa Melayu akan terus begini? Sampai bila? Apa yang paling penting sebenarnya bagi aku di dalam menyambut hari raya korban adalah kita memikirkan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Maka bermula saat dan ketika ini, riba itu haram bagi kalian. Haram. Tapi wahai ustaz-ustaz, wahai ulama-ulama, wahai cendekiawan, coba kamu perhatikan di dalam hidup kamu, generasi kamu, saudara mara kamu, anak-anak kamu. Sudahkah kamu lepaskan mereka dari riba? Jika kamu tidak berusaha untuk melepaskan mereka dari riba, bagaimana kamu sangka kamu boleh lepas? Bagaimana? Tidak adakah satu pun cendekiawan Islam, khususnya Melayu, yang memikirkan bagaimana caranya untuk kita keluar dari sistem riba? Bagaimana? Tidak adakah? Entahlah. Bagi aku, bangsa Melayu adalah satu bangsa yang unik. Unik, pelik. Bila aku tanyakan pada Tuhan, kenapa bangsa ini diciptakan? Aku dapat macam-macam jawapan. Mungkin dari Tuhan, mungkin dari syaitan, mungkin dari jin, mungkin. Macam mana aku tak heran? Al-Quran bercakap dari hal lebah, madu lebah, khasiat yang boleh didapati dari lebah, kebaikan, manfaat yang boleh didapati dari lebah. Tapi Melayu lebih hebat lagi. Kerana bagi aku, kenapa aku kata Melayu lebih hebat? Kerana falsafah Melayu, sarang tebuan jangan dijolok. Tengoklah tu, Nabi bercakap dari hal madu lebah, Melayu bercakap dari hal tebuan. Tengoklah tu. Itu namanya terlebih makrifat. Tidak dimakrifatkan nasib generasi, tidak dimakrifatkan nasib bangsa. Yang dimakrifatkan adalah yang dia sendiri tak tahu apa yang dia katakan.
Kalau kata hebat, memang hebat. Apa kata Melayu? Harimau tidur, jangan dikejutkan. Wah, tengoklah tu. Bagi aku mudah. Kenapa bila harimau tidur jangan dikejutkan? Sebab bila dikejutkan nanti, dah menurun pula. Bila dikejutkan nanti, dah jadi saka. Bila jadi saka, dah terpaksa berubat dekat tabib diraja, entah mana punya pawang. Dah kena beribu-ribu. Lepas tu tak sembuh pula. Dah. Macam mana tak beribu-ribu? Sebab sakanya. Kata tabib, dah 9 keturunan. Harimaunya dah 9 ekor. Bayangkan. Hebatnya bangsa ni. Sebab tu katanya, harimau tidur jangan dikejut. Ada lagi. Apa kata bangsa ni? Aku bercakap ni sebagai peringatan pada diri aku dan generasi aku. Dan pada budak-budak aku. Apa lagi katanya? Harimau mati, meninggalkan belang. Gajah mati, meninggalkan gading. Tapi sekarang, bila harimau mati, jangankan belang, tulangnya pun tak ada. Diambil oleh pemburu-pemburu dari luar yang datang mencuri-curi masuk di tanah Melayu untuk rompak haiwan liar di tanah Melayu. Jika tak percaya, tanyalah Jabatan Hutan, Jabatan Haiwan. Tanyalah. Tapi kalau belang, sungguh pun harimau sudah hampir pupus, tapi belang banyak. Kerana boleh dikatakan setiap pemimpin mati meninggalkan belang. Setiap pemimpin.